Ya, sudah kembali News Rampai Pagi. Jadi kita akan mengikuti bersama ni dalam segmen Tamu Bahasa di mana kita akan berbicara mengenai dengan pemertabatan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan remaja. Alhamdulillah ya, tuan juga penonton kita. Pagi ini kita akan menjemput tetamu undangan kita yang telah pun berada di sisi kiri saya. Jadi kita perkenalkan ya bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Siti Nur Hazirah binti Haji Ahmad, pengarang kanan ya. Jadi kita akan membincangkan mengenai dengan pemertabatan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan juga remaja. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sihat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan bincangkan dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini ya. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tajuk perbincangan pada hari ini, pemertabatan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan remaja. Mungkin Puan dapat menerangkan terlebih dahulu mengenai latar belakang atau sejarah penerbitan majalah kanak-kanak dan remaja di negara Brunei Darussalam. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalannya tadi. Adalah menjadi misi utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu, melestarikan tulisan Jawi dan budaya Melayu selain memperkasa budaya membaca. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka juga berperanan dalam penerbitan buku, jurnal dan majalah, dan ini termasuklah juga majalah remaja dan kanak-kanak. Dan ada 3 buah majalah yang dikhususkan untuk golongan kanak-kanak dan remaja ini, iaitu majalah Mekar, Juara Pelajar dan Naindong. Bila kita menyentuh mengenai sejarah dan latar belakangnya, ia bermula lebih 50 tahun yang lalu, iaitu dengan terbitnya majalah Mekar pada tahun 1967. Tujuan penerbitan Mekar pada ketika itu adalah untuk menghasilkan sebuah bahan bacaan kanak-kanak yang bersifat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan ini meliputi pelbagai ruangan seperti kebudayaan, sastra, alam sains dan sebagainya. Okey. Majalah Mekar terbit sebulan sekali dengan mensasarkan pelajar sekolah rendah dan kini usianya sudah mencapai 56 tahun. Seterusnya, beberapa tahun kemudian muncul keperluan untuk menerbitkan majalah yang dikhususkan untuk golongan remaja di peringkat sekolah menengah. Dan oleh itu pada tahun 1995 majalah Juara Pelajar diterbitkan. Dan majalah Juara pada tahun 2003 barulah nama majalah Juara itu ditukar kepada majalah Juara Pelajar. Dan majalah Juara Pelajar ini diterbitkan secara triwulan yang bermaksud 3 bulan sekali. Dan pada tahun ini majalah ini sudah mencapai usianya yang ke-28 tahun. Majalah yang seterusnya adalah majalah Naindong. Majalah Naindong ini diterbitkan apabila menyadari akan pentingnya kemahiran tulisan dan pembacaan Jawi di dalam semua peringkat umur. Dan oleh itu Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif untuk menerbitkan majalah Naindong ini pada tahun 2013. Dan secara keseluruhannya majalah ini ditulis dalam tulisan Jawi. Bagi majalah Naindong ini ia terbit 3 bulan sekali dan mensasarkan pelajar sekolah rendah dan sekolah agama. Dan kalau dihitung ia sudah mencapai usianya yang ke-10 tahun. Ke-10 tahun ya. Kau tadi bila menyebut majalah Mekar ya, berapa tahun tu? 56 tahun. 56 tahun. Kalau yang kita lihat di dalam monitor ini carta apa yang yang ini untuk bagi pelajar yang mengikuti peraduan.
peraduan yang mengikuti penulisan. peraduan-peraduan yang telah pun diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Baik, tadi berbalik kepada majalah Mekar. Ianya berusia 56 tahun. Kalau masa sekolah, kalau Intan hampir tu membeli majalah Mekar. Kalau saya sendiri memang suka membeli majalah Mekar di sekolah-sekolah. Adakah pengeluaran majalah Mekar masa ni sama macam dulu? Maksudnya kalau dulu macam sebulan sekali memang ada? Yes. Masih lagi macam itu ya? Masih. Untuk majalah Mekar masih dikeluarkan sebulan sekali. Sebulan sekali. Berbanding kalau Juara Pelajar, pada mulanya ia diterbitkan 2 bulan sekali, kemudian diubah ke 3 bulan sekali. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kita ni telah mengetahui sedikit mengenai dengan latar belakang ataupun sejarah penerbitan majalah ya. Jadi seterusnya ni puannya, tadi pun ada menyentuhnya mengenai dengan tahun-tahun penerbitan ya bagi setiap majalah, dan ada di antaranya yang sudah melimpasi 5 dekad iaitu Mekar. Jadi menurut puan sendiri, apakah antara fungsi ya atau kelebihan majalah Mekar, Naindong dan juga Juara Pelajar yang telah berpuluh tahun kekal diterbitkan kepada pemertabatan bahasa Melayu ini? Mungkin boleh dikongsikan. Terima kasih. Pada dasarnya setiap apa yang kita laksanakan ini tidak kira membaca, menulis, mengira, menabung dan sebagainya. Memang ia bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Macam seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebongnya. Begitu juga halnya dengan usaha untuk meningkatkan penggunaan dan penggunaan bahasa Melayu. Ia perlu dimulakan sejak dari peringkat kanak-kanak lagi. Di sinilah letaknya peranan penerbitan majalah, terutama yang dikhususkan bagi golongan remaja dan kanak-kanak dalam membantu memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Pemartabatan bahasa Melayu ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Pertama sekali, bahasa pengantar yang digunakan secara keseluruhannya adalah dalam bahasa Melayu. Ditambah lagi dengan reka bentuk, reka letak dalam majalah itu sendiri yang bersifat ringan, santai berbanding dengan buku. Teksnya tidak banyak, tidak panjang dan mudah difahami, serta halamannya berwarna-warni dengan reka bentuk dan ilustrasi yang menarik. Inilah ya contohnya. Kesemua faktor ini menjadi penyumbang dan daya tarikan untuk golongan muda untuk minat membaca. Macam kita ni sendiri pun kalau orang dewasa, kalau terlampau banyak tulisan itu kita ni bosan membaca. Jadi perlu ada gambaran. Untuk menarik minat kanak-kanak itu sendiri perlu ada daya tarikannya. Ya, kalau kita melihat di sini ya majalah Naindong ini bisa kita dapat ya lebih kepada kata pengantar Jawi betulnya ya. Dan juga kita dapat lihat di mana buku-buku yang Naindong dan juga Mekar ini kalau kita lihat cukup dengan warna-warninya. Ini pastinya untuk menarik juga ya kepada pelajar. Ada juga anak-anak yang agar mereka ni lebih pada pembacaan buku ya. Betul. Ini dia. Kalau ini Mekar, kalau yang ini majalah Naindong. Kalau kita dapat perbezaan Mekar dulu, yang pertama sama yang pada masa ini agak berbeza. Ia punya pengisian. Ya, tapi kita saksikan ya perbezaannya dari segi kulitnya juga ya, dan juga kalau teki ini lebih kepada warna-warni, lebih kepada penggunaan dari segi warna tu banyak ya. Iya. Dan kita coba dilihat juga inilah ya antara kelebihan dan juga manfaat ya penggunaan ataupun kelebihan majalah Mekar, Naindong dan juga Juara Pelajar ya yang telah berpuluh tahun kekal diterbitkan ya kepada pemartabatan bahasa Melayu. Dan seterusnya ni puan ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit ya bagaimana majalah kanak-kanak dan remaja berperanan dalam memainkan penggunaan bahasa Melayu dan juga bagaimana pula peranan majalah Naindong dalam memperdabatkan dan juga memperkasakan tulisan Jawi. Majalah-majalah ini menjadi bahan bacaan tambahan untuk para pelajar di sekolah. Dalam masa yang sama,
ia juga menjadi sumber rujukan buat mereka terutama dalam membuat karangan. Secara tidak langsung, perkara ini dilihat mampu merangsang minda pelajar termasuklah membantu dalam kemahiran berbahasa, membentuk struktur ayat yang kemas, penggunaan ejaan yang betul serta tata bahasa yang tepat. Seterusnya, pemertapatan bahasa Melayu ini dapat dilihat juga melalui bidang penulisan. Tidak hanya menjadi sebagai bahan bacaan tambahan kanak-kanak, malahan ia juga menjadi satu medan atau satu ruang buat mereka untuk belajar menulis artikel, karangan pendek, puisi, rencana lawatan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, ia membuka ruang dan peluang untuk para penulis cilik ini bergiat aktif dalam bidang penulisan. Maksudnya di sini semakin banyak seseorang pelajar itu berlatih menulis, maka semakin banyak juga ia meningkatkan kemahirannya dalam berbahasa. Apabila sudah mahir dan apabila semakin meningkatnya usia, maka macam para pelajar ini boleh menyumbangkan bahan dorang ke majalah seterusnya, iaitu di peringkat menengah, majalah Juara Pelajar, dan kemudian majalah dewasa, majalah Bahana seperti majalah Bahana, jurnal Pangsura dan Beriga, jurnal Beriga. Sebagai tambahan, ramai penulis Brunei yang lahir dari penulisan majalah kanak-kanak ini. Antaranya adalah Saleh Latif, Aminah Mumin, Zefri Arif Brunei, Siti Hawa Kamis dan Chong Afok. Seterusnya, bahan majalah kanak-kanak dan remaja juga digunakan oleh para guru sebagai alat bantu mengajar mereka, terutama dalam penulisan karangan. Ianya menjadi alat sokongan dalam meningkatkan kefahaman pelajar di samping mengekalkan minat dorang untuk belajar. Okey. Itu dia antara yang dapat kita dengarkan penjelasan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, memertapatkan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan remaja. Jadi bagaimana kalau kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini nanti. Ya, sudah kembali menyusul Ramai Pagi dan kita masih lagi dalam segmen Temu Bahasa di mana kita akan masih lagi berbicara mengenai dengan pemertabatan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan remaja. Jadi puan yang seterusnya ini kita akan berbicara mengenai dengan tadi ada puan yang menyatakannya bahawa terdapat usaha yang lebih jitu dalam menggerak majukan usaha pemertapatan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja, iaitu melalui peraduan menulis karangan. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan peraduan serta apa impaknya ataupun kesan kepada pemertapatan bahasa Melayu. Peraduan menulis karangan ini mula diperkenalkan semasa penerbitan majalah Mekar pada tahun 1969 dengan format yang berbeza. Selepas itu bermula pada tahun 1984. Peraduan ini diadakan secara berterusan dan sekaligus menjadi projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka hingga kini. Bentuk penulisan bagi peraduan ini adalah penulisan kreatif dan non-kreatif. Dan seterusnya, peraduan ini dibahagikan kepada 4 kategori yang mempunyai golongan sasarannya masing-masing, iaitu kategori A, majalah Mekar bagi pelajar sekolah rendah tahun 4 hingga 6. Kategori B, majalah Juara Pelajar bagi pelajar sekolah menengah bawah tahun 7 hingga tahun 9.
Kategori C, majalah Jurupelajar juga bagi pelajar sekolah menengah atas tahun 10 dan 11 serta remaja yang berumur antara 16 hingga 18 tahun, dan kategori D bagi majalah Daidok bagi pelajar sekolah utama darjah 2 hingga darjah 5. Pada dasarnya, banyak impak positif yang boleh didapati melalui penyertaan para pelajar dalam peraduan karangan ini. Pertama sekali, ia memberi peluang kepada mereka untuk meneroka lebih jauh lagi kemampuan mereka dalam penulisan masing-masing, dan ini sekaligus memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya, membantu meningkatkan dan menguji kecakapan mereka dalam berbahasa Melayu, terutamanya dari segi penguasaan tata bahasa, ejaan, tanda baca dan struktur ayat yang kemas. Ini sejajar dengan visi dan misi Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri sebagai sebuah institusi ilmu yang mengangkat martabat bahasa, sastra dan dunia Melayu. Selain itu, melalui peraduan ini juga, ia juga mampu membentuk persaingan secara sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Dan para pelajar sendiri akan berlumba-lumba untuk menghasilkan karangan yang terbaik dan cemerlang. Ya, jadi itulah mengenai dengan peraduannya, menulis karangan. Banyak juga manfaat dan juga kesannya yang dapat kita perolehi khusus kepada para pelajar yang dalam memperdebatkan lagi bahasa Melayu. Ya. Jadi di sini Puan, mungkin Puan dapatkan mengongsikan antara jumlah penyertaan bagi yang menyertai peraduan menulis karangan tersebut, terutama golongan kanak-kanak dan remaja yang sekaligus mampu memberikan kesan kepada usaha pemertabatan bahasa Melayu. Seperti yang sudah disaksikan dalam slide sebelumnya. Yang tadi, kalau tadi dapat lihat ya, carta bagi mereka yang mengikuti pertandingan ataupun peraduan yang berkenaan, itu di antaranya keramaian dan juga galakan ya, yang diikuti daripada pelajar-pelajar. Baik, silakan. Seperti yang dapat dilihat dalam carta tersebut, ia adalah penyertaan dari para pelajar pada antara tahun 2014 hingga 2022, tahun lepas ya. baru-baru ini. Dan ia dilihat menggalakkan bagi setiap kategori. Dari carta tersebut dilihat penyertaan bagi kategori A adalah seramai 788 orang, kategori B ada 122 orang, kategori C seramai 407 orang, dan kategori D seramai 53 orang. Kategori D ini ia jumlahnya jumlahnya sedikit disebabkan ia baru bermula pada tahun 2020. Yang itu apa tu Tuan? Bagi kategori D, majalah Daidok, peraduan menulis karangan dalam Jawi. Ya. Dan seterusnya Pak, mungkin boleh dikongsikan lagi mengenai dengan carta ini. Menyentuh aspek martabatan bahasa melalui peraduan ini. Usaha pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ini dilaksanakan secara tidak langsung melalui penggunaan bahasa yang betul, tepat dan gramatis dalam sebuah karangan. Melalui karangan yang dihakimkan sebelum ini, kita dapat lihat penggunaan bahasa bagi setiap kategori adalah bersesuaian dengan tahap kemahiran mereka. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami, pengolahan ayat yang menarik dan menguasai diksi dan istilah yang sesuai digunakan. Selain itu, ada di antara para pelajar yang berani memakai peribahasa yang sudah setuju beri nilai tambah dalam penerangan yang hendak disampaikan. Seterusnya, dari aspek penyampaian idea, para pelajar dilihat mampu mengupas isu baru serta mampu menggugah pemikiran baharu dan kritis. Dalam erti kata lain, mereka ini tidak semata-mata mengikut tajuk karangan di sekolah, tetapi diorang juga mampu menggarap isu-isu semasa. Biasanya dalam kategori A,
pelajar sekolah rendah akan menggunakan idea dalam lingkungan alam dan pengalaman kanak-kanak itu sendiri. Sebagai contoh, karangan mengikuti lawatan sekolah. Seterusnya kategori B dan C iaitu karangan yang dibuat oleh para pelajar sekolah menengah. Ia memaparkan idea atau cerita yang sesuai dalam lingkungan umur orang sendiri, termasuklah pengalaman peribadi, dan ada di antaranya yang memaparkan karangan yang berbentuk imajinasi. Dalam masa yang sama juga, ini berkait rapat dengan budaya membaca di kalangan para pelajar ini. Maksudnya semakin banyak seorang pelajar itu membaca, maka semakin banyaklah juga idea yang dapat mereka kupas dan kemudian dijalin dalam karangan yang akan dibuatnya. Dengan adanya peraduan karangan ini, ia sebenarnya telah membuka jalan kepada para pelajar untuk terus menulis dan menggunakan peluang yang ada dalam untuk memperbaiki kemahiran mereka sendiri, terutama dalam menulis karangan dalam bahasa Melayu. Para pelajar tidak hanya melalui peraduan ini juga, para pelajar tidak hanya berharap kepada pengajaran guru di sekolah, tetapi juga berlatih dengan membuat karangan sendiri dengan bimbingan daripada guru dan ahli keluarga mereka. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, itulah mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu pemertabatan bahasa Melayu melalui penerbitan majalah kanak-kanak dan juga remaja ya. Sebenarnya kita nak mengetahui bersama yang mengenai dengan ya antara apa saja majalah ya yang telah pun mencapai beberapa tahun dan juga manfaat dan juga impaknya ya kepada pemertabatan bahasa Melayu ya. Baik, apapun terima kasih kepada Puan, iaitu Puan Siti Nur Hazirah binti Haji Ahmad, iaitu pengarang Kana. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ya, insya-Allah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi